Okay, so to assign kerja kepada student, first kali apa yang kita perlu buat adalah kita kena preparekan soalan. Soalan ni boleh jadi apa-apa jenis soalan lah. Macam contoh saya nak buat soalan yang macam mini assignment, tajuk equation of straight line. Savekan, contoh saya dah savekan file ni dalam bentuk gambar, boleh savekan dalam bentuk PDF dan sebagainya. So lepas saya dah preparekan soalan, saya pergi dekat kelas yang saya nak bagi submit kerjanya. Contoh saya nak hantar dekat DTF 3B. Klik assignment. Okay, macam ni saya memang tak pernah bagi diorang apa-apa assignment, so saya create kat assignment baru. Okay, title dia adalah mini assignment coordinate geometry week 2 lesson. Okay, so enter instruction. Kalau misalnya kita punya soalan ni pendek, kita boleh letak kat sini lah, ataupun contoh saya nak tulis kat sini answer all answer all the question. Okay, kat sini mungkin kalau kita cakap answer by using A4 paper ke whatever ke, boleh lah. Tapi katakan kita punya assignment tu memang ada assignment sheet yang panjang, so kita klik add resources. Resources ni maksudnya soalan yang kita ni lah, kita buat tu lah. Kalau misalnya kita memang dah ada soalan, kita upload from device. Kalau kita dah letak soalan tu dekat notebook, boleh letak kat notebook. OneDrive pun sama. Tapi kalau macam ni saya memang upload daripada device lah, sebab tadi saya buat soalannya. Okay, open. Bila dia upload, done. Okay, ini instruction. Yang ini kategori ni kalau kita ada kategori dalam dalam kita punya assignment, contoh quiz online ke, assignment 1, assignment 2, assignment 3 ke, assignment bergroup ke, kita boleh letak lah. Tu semua bergantung kepada kita punya pecahan-pecahan assessment. Macam saya just bagi assignment soalan yang latihan je, so saya tak restrictkan. Okey, katakan kita nak assignkan pada masa akan datang, pada masa-masa tertentu, in the future. So, apa yang kita perlu buat adalah, dekat sini, sebelum tu, kita nak assignkan ni, sebenarnya kita boleh assignkan dekat beberapa orang dekat dalam group. Okay, maksudnya assign to all student in this class in the future. Don't assign to student added to this class in the future. Maksudnya kita boleh pilih berdasarkan apa yang kita nak letak lah. Tapi macam ni saya memang nak assign kat semua orang, saya tak tukar apa-apa, saya biarkan je. Okay, lepas tu kita boleh kalau kita nak bagi dalam masa kita nak assignkan pada masa akan datang, tekan edit. Okay, schedule to assign in future. Maksudnya kita schedulekan bila kita nak assignkan assignment ni. Okay, contoh saya nak bagi hari ni, tapi saya nak tukar masanya. Saya nak tukar kepada saya tak nak bagi hari ni, saya nak bagi minggu depan. Kelas diorang minggu depan dengan saya hari Monday, contoh. Okay, contohnya saya nak letakkan masa yang saya nak diorang start jawab pukul 9 pagi, contoh. Okay, so due date, contohnya saya nak dia jawab dalam tempoh setengah jam je. So, ambil tarikh yang sama, kita letakkan ni tambah setengah jam lah, jadi 9.30. Okay, so dah settle lah. Yang ini adalah tarikh dan masa untuk kita dispersekan soalan. Yang ni tarikh dan masa untuk kita due date soalan tu. Okay, close date ni pula, sekiranya kita letakkan close date, sekiranya kita tak letakkan close date,
selepas due date ni, student masih boleh submit, tapi nanti kita akan dapat notification yang student tu hantar selepas masa. Maksudnya dia late submission, tapi still boleh hantar. Tapi kalau kita letakkan close date, contoh, saya tak nak diorang hantar selepas 9.30 PM, 9.30 AM. Okay. Contohnya, saya kalau lepas 9.30 ni, saya memang tak nak diorang hantar. Sesuainya kalau kita letak yang close date ni, kalau misalnya kita buat test ataupun quiz yang official lah, maknanya lepas daripada tarikh dan masa tersebut, kita tak nak dihantar lagi. Jadi kita letakkan tarikh dan masa yang sama. Contohnya kita macam nak stretchkan sikit masa, maksudnya kita masih bagi peluang dekat diorang, tapi kita nak lambatkan sikit, diorang boleh hantar. Contoh, saya letak kat sini pukul 10 pagi. So, apa yang akan berlaku, daripada pukul 9.30 sampai 10 ni, student masih boleh hantar, tapi notification akan tunjukkan yang diorang hantar lambat. Kalau misalnya kita memang tak ada close date, dia lepas pukul 9.30 tu student boleh je hantar. Tapi kalau macam ni, lepas pukul 10 memang tak boleh hantar langsung. Dia dah close. Okay. Klik done. Okay. Lepas kita dah letak tadi. Okay, untuk rubrik ni pula. Rubrik ni terpulanglah kalau kita ada rubrik untuk soalan kita, kita boleh letakkan rubrik. Rubrik ni selalunya untuk assignment yang official lah. Contoh saya nak letak rubrik yang saya pernah letak dekat dalam soalan sebelum ni. Dia ada pecahan markah dan sebagainya. Tapi saya cancel lah, saya memang tak nak letak rubrik lagi. So lepas kita dah schedulekan semua sekali, kita contohlah kita macam masih belum nak bagi lagi, kita nak edit lagi, just tekan di save. Kalau kita memang terus nak schedulekan, tekan schedule. Contohlah saya dah confirm dah, okay, semua dah okay, saya klik lah schedule. Nanti pada hari Isnin 16 November 2020 pukul 9 pagi student akan dapat notification soalan ni. Okay, so kliklah schedule. Selamat mencuba.